pun Encik Fadil. Okey, saya start dululah. Okey, supaya kita sambil-sambil kita berkongsi ni. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Bella. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saudari Bella juga adalah merupakan peguam syar'i. Maknanya dalam kita, space kita hari ini, kesemua speaker dan moderator adalah peguam. Dan kita bersama cuba untuk berkongsikan dari sudut perundangan, dari sudut amalan kami sebagai seorang peguam, apa hak yang boleh dituntut, apa hak yang tidak boleh dituntut. Okey. Sebagai permulaan, saya akan mula terlebih dahulu, kemudian akan di-elaborate oleh sahabat-sahabat saya yang lain selepas daripada ini. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, untuk sharing ni kita tidak ada format macam debate ataupun forum, tak ada. Okay, kita lebih kepada perkongsian santai. Maksud santai ni adalah apa yang kami kongsikan dekat sini kejap lagi dalam masa sejam 2 jam ni adalah info asas yang saya kira semua orang perlu tahu dan semua orang perlu ambil maklum. Okay, bukan bermaksud kita mengharapkan perceraian itu berlaku, tidak. Tapi kita nak supaya semua orang ada maklumat asas sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini ke depan esok. Mungkin ada yang belum kahwin, ada yang dah kahwin ataupun mungkin sedang mengalami situasi ni. Jadi kita ambil apa yang terbaiklah daripada perkongsian ni. Yang tak baik tolak tepi. Alright. Kita punya sharing ni santai-santai je, jadi jangan serius sangat. Sebab takut nanti kan ada yang sampai tanya soalan-soalan yang berbentuk technical issue ni kan. Saya ni pula kan. Okay, yang tu dah masuk isu lain. Alright, untuk pengetahuan tuan-tuan, bila perkahwinan itu berjalan, mestilah kita tidaklah mengharapkan perceraian itu berlaku. Tapi siapalah kita untuk menindakkan apa yang Tuhan dah sebut ataupun apa yang Tuhan dah tentukan. Okay? Jadi andai katalah kalau berlakunya perceraian dalam perkahwinan, inilah antara hak-hak yang perlu tuan-tuan dan puan-puan take note dan fahamkanlah. Okay? Saya tidak akan sentuh secara detail sebab memberi ruang kepada sahabat-sahabat lain untuk menerangkan dari side mereka lah. Maksudnya dari sudut pandang mereka. Cuma saya akan sebutkan saja apa hak-hak yang boleh dituntut sekiranya berlaku perceraian. Yang mana hak ini tuan-tuan, suami boleh tuntut dan isteri boleh tuntut. Cuma untuk part suami tu dia ada, orang kata ada pengecualian sedikit beberapa hak dia. Okay, contoh dia, kalau kata berlaku perceraian, kita ada beberapa hak. Yang pertama, dari sudut nafkah iddah. Okay, nafkah iddah, mut'ah, harta pencarian, hak penjagaan anak. Kemudian kita ada nafkah anak, tunggakan nafkah, kemudian kita ada hak tempat tinggal, kahwinan, bagi perkahwinan. So, ada hak-hak yang saya kira wajar dan perlu semua orang tahu dalam sharing kita hari ini. Okay. So, untuk penjelasan lanjut, nanti sahabat-sahabat saya akan terangkan go through side by side. Maksudnya semua orang akan berkongsikan lah. Cuma saya ni orang kata take the introduction part, permulaannya. Bila berlaku perceraian, biasanya kita dengar isteri punya hak yang lebih banyak. Macam mana pula dengan suami? Okey. Nama pun lelaki. Jadi kita bagi pandangan dari sudut seorang suami. Saya, Tuan Fadil, akan bagi side on behalf suami lah. So suami-suami dalam ni jangan risau. Kita akan sharing biar adil. Semua orang tahu hak masing-masing. Okey. Kalau kita berlaku perceraian, isteri nak menuntut haknya. Jadi apa side orang kata defend daripada pihak suami? Okey. Suami boleh buat beberapa tuntutan kalau kata perlu dan juga wajarlah. Okey. Antara tuntutan yang boleh dibuat adalah kalau kata pihak-pihak mempunyai harta dalam perkahwinan, jadi dia boleh buat tuntutan berkaitan harta sepencarian. Okey, harta sepencarian tuan-tuan, kalau mengikut penafsiran daripada undang-undang syariah kita lah. Okay? Sebab kami semua peguam syariah kecuali Tuan Fadil lah. Tuan Fadil dia ada civil, so nanti mungkin dia boleh sentuh sikit. Harta pencarian ni tuan-tuan, apa-apa harta yang wujud dalam perkahwinan dari sudut hukum syarak dan undang-undang. Maksudnya, bila sah sahaja akad nikah, bila berlaku saja akad nikah, dan tuan-tuan dan perempuan ada membeli harta,
contoh mungkin sebab tuan-tuan dan puan-puan ni ada kaitan dengan CEO Mega Holding, wallahu alam lah kan, ada harta yang banyak. Pagi akad nikah, petang tu dia pergi beli rumah harga 300,000. Jadi rumah tu boleh dikirakan sebagai harta sepencarian. Itu baru pengisytiharan, bukannya baru kita nak buat declare lah, belum lagi pecahan portion dia, belum lagi pembahagian dia, belum. Okay? Sebab kita tak tahu bila kita bercerai, mati dan sebagainya, poligami pun. Sebab harta sepencarian ni tuan-tuan, dia boleh dituntut dalam 3 keadaan. Okay, keadaan yang pertama adalah kalau berlaku perceraian. Perceraian secara hidup. Okay, kemudian dalam keadaan yang kedua adalah kalau berlaku kematian. Kematian ni maknanya tak bercerai tapi sebab suami ataupun isterinya meninggal. Jadi dalam konteks perbincangan kita, isterinya meninggal. Jadi suami boleh tuntut harta sepencarian sebelum harta itu pergi kepada faraid. Okey. Yang ketiga, dia boleh tuntut sekiranya kalau kata suami tu nak berpoligami lah. Yang ini suami-suami kena hati-hati sikit. Kalau nak poligami, tolong pastikan harta anda mencukupi. Sebab saya yakin dan percaya isteri-isteri di luar sana yang dipoligami kan, dia bila dengar je perkataan orang kata boleh tuntut dalam tempoh poligami ni, dia akan matanya orang kata terbeliak sikit lah. Bukan nak kata dia orang kata apa gila duit, gila harta, bukan. Tapi sebab itu adalah hak yang dia orang kata dia boleh tuntut dalam tempoh perkahwinan. So itu adalah antara hak-hak yang dua-dua boleh dapat. Okey, untuk side isteri nanti kita serah kepada rakan bijaksana. Yang ini saya cerita dari sudut side suami. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada harta sepencarian, andai katalah kalau perceraian itu berlaku bukan disebabkan orang kata puncanya ataupun syikak atau perkelahian itu bukan daripada suami. Maknanya suami ni seorang yang baik hati ataupun yang menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami yang baik dan betul. Tak ada orang kata culas dan sebagainya. Yelah, kita bukannya malaikat, kita bukannya nabi. Mestilah ada salah dan silap. Tapi kesilapan ataupun keculasan ataupun kata kehilafan sebagai suami itu sedikit. Tapi perceraian tetap berlaku. Makanya tuan-tuan, apa hak yang suami boleh buat adalah kalau berlaku perceraian itu memang puncanya datang daripada isteri, suami boleh buat tuntutan untuk sabitan isteri sebagai nusyus. Okey. Alright, untuk sabitan nusyus ni penjelasan lanjut nanti saya akan serah kepada Tuan Fadil lah. Tuan Fadil dia akan explain lebih sikit lah. Okey, sebab dia antara orang kata peguam yang biasalah bagi saya, mungkin biasa berurusan dengan kes-kes yang melibatkan macam ni di belah-belah Lembah Kelang. Okey. Right, selain daripada tu tuan-tuan, kalau katalah dalam perkahwinan tu wujudnya hutang ataupun ialah dalam perkahwinan kan, bila kita kata kita nak pinjam ni maksudnya kita berhutang lah tapi tak bayar dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu pun boleh dituntut di mahkamah melalui orang kata tuntutan yang kita ada di mahkamah syariah. So untuk permulaan ni saya rasa mungkin secara umumnya boleh nampak. Okay, kemudian yang selebihnya nanti kita akan go through satu persatu melalui rakan-rakan bijaksana lah. So saya serahkan kepada Bella semula untuk pusingan yang berikutnya. Silakan Bella. Okay, so secara asasnya apa yang Cik Syarafi sampaikan sebentar tadi, okay, ada beberapa hak yang si bekas suami boleh tuntut. Okay, sebagai contohnya harta pencarian dalam bagaimana keadaan, okay, boleh tuntut harta pencarian ni dalam keadaan perceraian secara hidup, okay, secara kematian dan juga berpoligami. Okay, antara lain adalah tentang hutang dalam perkahwinan kan, betul? So, seterusnya saya serahkan kepada saudara Fadil, okay, Encik Fadil untuk jelaskan lagi ataupun lebih sekiranya ada penambahan info tentang apakah hak-hak suami selepas berlakunya perceraian ataupun bekas suami. Okay, sebab kita dah sentiasa dengar tentang hak-hak bekas isteri. So, kali ini Encik Fadil boleh jelaskan kepada penonton-penonton yang dengar pada hari ini. Alright, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus kepada perbincangan lah. Tadi Tuan Syarafi ada maklum pertamanya berkenaan dengan perceraian, yang keduanya berkenaan dengan perkahwinan. So, saya tambah berkenaan lagi 2 poin.
biasanya kita akan ada satu situasi di mana dalam perkahwinan tu, apabila perceraian tu kebanyakannya berpunca daripada isteri. Maknanya asbab kepada perceraian tu banyak yang datang daripada isteri. Dan juga apabila dalam rumah tangga itu sendiri, isteri kita boleh nampak situasinya tidak taat kepada suami. So kat sinilah nanti kita akan nasihatkan para suami untuk tuntut satu pensabitan nusyus di bawah Seksyen 59 tahun Undang-Undang Islam. So nusyus ni bahasa ringkasnya kita nak buat satu pengisytiharaan bahawa isteri ini telah derhaka. Ramai yang salah faham sebab ramai yang ingat apabila telah ada sabitan nusyus automatik cerai. Dia bukan begitu. Nusyus ni dia adalah satu pengisytiharaan daripada mahkamah ke atas seorang isteri bahawa si isteri itu telah derhaka dan tidak mentaati suami. Jadi isteri itu masih lagi kekal sebagai seorang isteri, hanya sahaja dia telah disabitkan dan telah diisytiharkan haka. So kat mana benefitnya apabila suami ni boleh isytiharkan isteri dia ni nusyus? Kat sinilah akan ada give and take. Apabila seorang isteri itu telah disabitkan nusyus, maka gugur dua daripada hak si isteri tadi. Pertamanya, si isteri tadi dari sudut undang-undang dia tidak berhak mendapat nafkah iddah apabila diceraikan. Yang kedua, si isteri itu tadi juga apabila telah disabitkan nusyus, dia juga tidak berhak mendapat nafkah isteri. So dua benda ni lah yang kadang-kadang para suami tak faham kenapa nusyus ni perlu dibuat. Kita bukan melihat nusyus ini sebagai satu medium untuk balas dendam kepada pihak isteri, tidak. Hanya kerana isteri itu berperangai keji, jadi suami rasa aku kena buat nusyus sebab dia dah buat macam-macam. Tak, agama tak melihat dari sudut begitu. Tujuan persyariatan nusyus ini juga adalah yang pertamanya untuk nak membela sendiri nasib suami. Sebab bayangkan apabila perkahwinan itu, si suami itu jalankan tanggungjawabnya dengan penuh bertanggungjawab dan penuh berhemah, and then suddenly punca perceraian itu adalah datang daripada si isteri. Kat mana pula kita nak nampak keadilan ke atas suami tu? Kat sinilah agama meletakkan ada beberapa hak yang si suami ini boleh tuntut ataupun minta, iaitu nusyus. Jadi berkenaan dengan nusyus ni panjang kalau nak diceritakan dari sudut teknikal. Cuma secara surface-nya, apabila seseorang itu kita lihat telah melakukan perbuatan nusyus, iaitu antara contoh keluar rumah tanpa kebenaran, dia enggan untuk bersama, ataupun kita rasa macam kenapa isteri aku ni macam lain macam sikit je. So apabila ada je perbuatan-perbuatan nusyus ini, so para suami ni boleh dapatkan nasihat daripada mereka yang beramal sebagai pegawai syar'i ataupun daripada pegawai-pegawai di mahkamah berkenaan dengan tuntutan nusyus. Baik, yang kedua, ramai antara para suami juga mungkin terlepas pandang. Apabila berlakunya perceraian disebabkan oleh sikap isteri ataupun persengketaan ini berpunca daripada si isteri, kat sinilah para suami dalam perceraian tersebut, dia boleh memohon dia punya ruang ataupun hak untuk mendapatkan perceraian secara tebus talak. So, tebus talak ni maksudnya, si isteri kena bayar satu jumlah wang ataupun memberi sesuatu yang ada nilai kepada suami tadi untuk suami menceraikan dia. Saya bagi contoh lah, macam ada satu kes di mahkamah. Saya tak sebut nama, sebab saya kalau saya sebut nama semua kenal, yang melibatkan penyanyi juga. Dia berkahwin dengan timbalan menteri dan perceraian itu dilakukan secara tebus talak, yang mana si suami tadi dia minta supaya si isteri bayar pada dia 30,000. So bayar pada dia 30,000, dia setuju untuk ceraikan melalui tebus talak. Dan si isteri tadi bersetuju untuk bayar 30,000 untuk diceraikan secara tebus talak. Baik.
Apa beza cerai tebus talak dengan cerai biasa ni? Cerai tebus talak ni, dia clear cut menunjukkan bahawa punca perceraian itu adalah disebabkan oleh si isteri tadi. Maknanya bila kita bincang syikok ni maksudnya sengketa, kita akan nampak bahawa apabila perceraian secara tebus talak, kita faham. Maknanya isteri yang bermasalah, bukan daripada pihak suami. Dan antara kesan lain apabila berlaku perceraian secara tebus talak ni, ada setengah hakim berpandangan bahawa si isteri tadi juga tidak layak untuk tuntut muta'ah. Sebab muta'ah ini asas dia perlu kepada perceraian tanpa wajar. Maknanya apabila si isteri itu diceraikan tanpa sebab, jadi si isteri itu berhak untuk mendapat suatu sagu hati. So, apa itu muta'ah? Nanti rakan bijaksana saya, Puan Hasanah dan juga Puan Wafda akan explain. Cumanya apabila perceraian secara tebus talak itu berlaku, ada sebahagian hakim berijtihad dan berpandangan bahawa muta'ah tidak layak untuk dituntut atas faktor perceraian itu berpunca daripada pihak isteri. Baik, saya tambah sikit berkenaan dengan harta perceraian tadi daripada Tuan Syarafi. Sebab saya rasa ramai yang tak alert dengan point ni. Kena faham yang menentukan harta perceraian ni, kita bincang berkenaan dengan sumbangan. So, either suami ada sumbangan ataupun isteri ada sumbangan. So, once sumbangan itu wujud, so tak ada masalah untuk tuntutan harta perceraian itu difailkan. Sebab saya tak berminat bila ada yang bercakap bahawa dia mendapat nasihat bahawa dia tak boleh tuntut harta perceraian atas sebab pinjaman lah, atas sebab bukan nama lah. Macam saya cakap tadi lah, sebab harta perceraian ni kita tak bincang on paper dahulu. Kita nak tahu dulu ada sumbangan ke tak ada sumbangan. Sebab boleh saja jadi si isteri dia tak terlibat apa-apa langsung dari sudut fizikal terhadap rumah tu. Contohnya pembayaran, deposit, bulanan, bayaran utility. Dia tak terlibat, tapi adakah dia tak boleh tuntut harta perceraian tu? So, harta perceraian tu, dia tetap boleh tuntut sekiranya dia dapat buktikan bahawa wujudnya sumbangan. Baik, saya rasa itu saja kot untuk round yang kali ini. Saya serah semula kepada moderator. Okey, terima kasih Cik Fadil. Okey, secara kesimpulannya, apa yang Cik Fadil katakan, okey, pihak si suami ni boleh je menuntut nusyus ataupun mendapatkan pengisytiharan daripada pihak mahkamah tentang sikap isteri untuk mereka menuntut keadilan. Okey, dan juga berkaitan dengan harta sepencarian tadi, saya cuma nak tambah sikit. Okey, bila kata tentang harta sepencarian, mahkamah akan lihat kepada sumbangan. Okey, sumbangan ni dia ada dua lah. Okey, kita akan bagi tahu kepada mahkamah berkaitan dengan sumbangan bersama ataupun sumbangan tidak langsung ataupun langsung lah. Maksudnya kalau tidak langsung ni si isteri ada sumbangan yang tidak melibatkan fizikal, contoh jaga rumah tu dan sebagainya kan. Dan kerana usaha bersama ni adalah pihak suami atau isteri ada sumbangkan duit, ada sumbangkan tenaga untuk tentang penghasilan ataupun untuk mendapatkan portion daripada pihak mahkamah tentang sumbangan masing-masing. Okey, seterusnya sekiranya anda ada apa-apa soalan, boleh DM kepada Syarafi ataupun tweet Syarafi dan kita akan jawab soalan anda semua dalam pukul 11 ke atas lah. Okey, sekarang saya akan serahkan kepada Puan Hasanah untuk menerangkan kepada kita secara asas berkaitan dengan hak-hak bekas isteri selepas berlakunya perceraian. Jadi saya persilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you Bella sebab bagi peluang untuk saya menjelaskan dan berkongsi tentang hak-hak isteri selepas bercerai. Okay, sebelum tu, kita semua memang tak nak ataupun tak teringin ataupun beranggapan perkahwinan kita akan berakhir dengan perceraian. Tapi kita kena tahu dan juga kita kena ada ilmu tentang apa, kalau apa-apa berlaku, tak kisahlah cerai hidup ataupun cerai mati, kita kena prepare. Jadi bagi part saya akan jelaskan secara asas tentang hak isteri dari sudut nafkah iddah dan juga mut'ah. Okey, kalau nafkah iddah ini memang telah ditetapkan di dalam
hukum syarak dan juga peruntukan undang-undang. Mana-mana isteri yang telah diceraikan oleh suami dan ianya bukannya dari sudut tebus talak ataupun isteri itu bukannya nusyus, maka isteri itu berhak dan diwajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri. Nafkah iddah ni termasuklah macam tempat tinggal, makan minum, keperluan diri isteri tersebut. Jangan confuse nafkah iddah ini hanya untuk isteri sahaja, bukan untuk anak-anak. Dan juga kalau contoh macam yang tadi Tuan Fadil ada kata, kalau isteri tu disabitkan nusyus dan nusyus itu sehingga berkekalan sampai dia bercerai, maka dia memang jatuh hak dia dari sudut nafkah iddah. Tapi sekiranya isteri tu diceraikan oleh suami dan dia tidak disabitkan mana-mana mahkamah mengatakan dia adalah seorang isteri yang nusyus, maka dia berhak untuk dapatkan nafkah iddah. Terpulanglah kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah. Selalunya nafkah iddah ni ikut keperluan isteri tu dalam tempoh sebulan. Kalau dah 300 ke 500 ke terpulang. Dia tak ada limitasi untuk dalam nafkah iddah ini. Dan nafkah iddah ni dikira dari tempoh iddah dia lah. Kalau dah iddah dia 3 kali suci, maka dikira dalam 3 kali suci itu diperlukan pembayaran nafkah iddah. Tapi kalau isteri diceraikan dalam tempoh mengandung, maka wajib bekas suami bagi nafkah iddah selagi mana iddah isteri tersebut berjalan. Macam itulah. Dan itu untuk nafkah iddah. Dan bagi untuk mut'ah pula, mut'ah ni tuan-tuan dan perempuan memang telah disyariatkan juga dalam hukum syarak. Mana-mana isteri yang telah diceraikan secara tidak patut oleh suami, maka dia berhak dan diwajibkan untuk diberikan mut'ah kepada beliau. Jumlah mut'ah pun tidak ditetapkan. Dia bergantung kepada tempoh perkahwinan dan juga pengorbanan dia dan juga kemampuan bekas suami tersebut. Ada yang beranggapan kalau isteri itu nusyus, dia tidak dapat mut'ah. Itu salah. Sebab nusyus ini efek dia kepada nafkah sahaja, bukan mut'ah. Isteri jika diceraikan tidak patut oleh suami, maka dia wajar dan layak untuk memohon ke mahkamah untuk mendapatkan mut'ah. Sekali lagi, mut'ah ini adalah sagu hati dan adalah pampasan kepada bekas isteri yang diceraikan. Sebab kita, kenapa secara logiknya kenapa isteri ni dapat mut'ah? Bukan. Dia sebabnya sebagai satu macam bila diceraikan, dia rasa macam sedih, rasa nak move on balik macam mana. Jadi diberikan satu amount of duit untuk dimulakan hidup dia semula. Dan macam biasalah pandangan masyarakat kepada ibu tunggal ataupun isteri yang diceraikan ni janda, mereka akan pandang selek sikit kepada janda-janda macam janda ataupun yang ibu tunggal macam ni. Jadi bila diberikan amount ataupun diberikan mut'ah, jadi mereka menjadi boleh move on. Jadi masyarakat akan pandang isteri ni diceraikan bukan disebabkan dia, tetapi diceraikan oleh suami dia. Macam itulah. Untuk isteri yang lain, saya akan pas kepada Puan Maria Mafda. Tapi untuk apa-apa persoalan berkaitan dengan hak-hak isteri, selepas ini boleh je ajukan kepada Encik Syarafi. Nanti insya-Allah kami akan cuba untuk jawab. Itu saja. Okey, terima kasih Kak Hasanah ataupun Puan Hasanah. Okey, secara asasnya Puan Hasanah kata ada 2 hak yang si isteri ni boleh minta ataupun boleh tuntut di mahkamah syariah selepas berlakunya perceraian. Antaranya lah nafkah iddah yang mana meliputi dalam tempoh iddah si bekas isteri tu, iaitu ialah tempat tinggal, makanan atau pakaian ataupun kita panggil perkara-perkara asas lah, okey, untuk dia hidup. Dan seterusnya adalah tentang mut'ah ataupun saguhati perkahwinan. Okey, hikmah kenapa mut'ah ini perlu adalah untuk meringankan beban lepas si isteri ni disebabkan oleh perpisahan. Dan ini adalah menandakan keperluan hidup mereka untuk memerlukan selepasnya berlakunya perpisahan, mereka perlu hidup baru. So mungkin dengan adanya wang mut'ah ini, mereka boleh mulakan kehidupan mereka dengan lebih baiklah untuk akan datang. Itulah hikmah kenapa mut'ah ini ataupun saguhati perkahwinan ini diwajibkan kepada isteri selepas berlakunya
Pak Wafdah. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya sambung bagi hak-hak selepas perceraian lain. Okey, pasti ada semua suami isteri yang akan ada anak dalam tempoh perkahwinan tu. Jadi untuk isu anak juga adalah sebaiknya untuk dibuatkan sebagai tuntutan juga, iaitu sebagai hadanah, di mana hadanah ini yang bermaksud hak penjagaan anak-anak yang masih kecil yang belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Okey, itu dalam bentuk hukum syarak dan undang-undang pemilik Islam lah yang berkuasa. Yang paling utama adalah yang paling berhak menjaga anak ini adalah sebaiknya adalah ibu, di mana menjaga anak-anak yang masih kecil di bawah 7 tahun bagi lelaki dan 9 tahun bagi perempuan. Seterusnya berkenaan dengan nafkah anak, iaitu hak yang lain yang boleh dituntut selepas berceraian adalah hak nafkah anak, iaitu satu nafkah yang wajib ke atas seorang bapa bagi menanggung nafkah anaknya sama ada anak itu berada dalam jagaannya ataupun jagaan orang lain. Minta maaf lah sebab saya macam nervous sikit, sorry. Sebab first time kan bagi talk ni, sorry sangat. Kalau ada yang terkurang tu minta speaker lain tolong bantu saya lah. Tak apa, Kak Wafdah, boleh. Teruskan. Selain itu ada lagi, tadi Tuan Syarafi ada sebut berkenaan juga dengan tunggakan nafkah. Okey, tunggakan nafkah ni sekiranya ada perintah nafkah anak ataupun nafkah isteri, suami gagal bayar, jadi kita boleh tuntutlah untuk nafkah yang dia tak bayar tu tadi di mahkamah syariah. Dan ada satu lagi hak yang isteri boleh tuntut adalah hak tempat tinggal, di mana bila isteri tu telah diceraikan, dia berhak untuk mendapat tempat tinggal yang biasa dia tinggal semasa dalam tempoh perkahwinan, dalam tempoh iddah tersebut. Saya rasa itu saja bahagian part saya. Mohon speaker-speaker lain menambah apa yang saya telah cakapkan tadi. Terima kasih. Okey, terima kasih Kak Wafdah. Okey, secara asasnya, secara orang kata tidak diterangkan dengan jelas, ada beberapa hak yang boleh si suami isteri ni tuntut, iaitu hadonah, hak tetap penjagaan anak. Okey, hadonah ni selalu sangat dituntut. Okey, dituntut oleh mana-mana pihak sebenarnya boleh. Kalau bapa nak tuntut boleh, si isteri nak tuntut pun boleh, tak ada masalah sebenarnya, sebab dia melibatkan kedua-dua belah pihak. Okey, sebagai contoh, kita lihat satu kes artis lah. Okey, bagaimana mereka bersetuju untuk menjadikan anak itu sebagai co-parenting sebagai contoh. Okey, minggu ni bersama dengan bapa, minggu depan bersama dengan ibu. Cuma isu dekat sini, sesiapa boleh tuntut. Isteri boleh tuntut, bapa pun boleh tuntut. Okey, dan seterusnya tentang nafkah anak. Nafkah anak ni makna kata si ibu boleh tuntut di mahkamah bagi mewakili anak-anak yang berada di dalam jagaan ibu ataupun berada di dalam jagaan orang lain. Sebabnya apa yang berlaku di mahkamah syariah adalah bapa tidak mahu membayar nafkah anak. Alasannya yang paling ketara, anak ni tak berada dalam jagaan mak. Anak tak berada dalam jagaan bapa. Sedangkan si bapa wajib untuk bayar, okey, untuk berikan nafkah kepada anak walaupun anak tersebut tak berada pun dalam jagaan bapa tersebut. Okey. So ada penambahan lain? Okey, panel-panel yang hebat dan bijaksana. Saya tambah sikit boleh? Boleh. Saja nak berkongsi pasal hak jaga anak tadi. Kena faham dua-dua pihak boleh tuntut, baik bapa baik ibu. Cumanya dari sudut compilan, sebab si bapa ni dia tak boleh nak semata-mata dakwa bahawa anak tu lebih baik di bawah jagaan dia berbanding si ibu. Tak, sebab si ibu pun boleh dakwa benda tu. Jadi berkenaan dengan hak jagaan anak ni, apabila si bapa cuba untuk tuntut,
So si bapa ni kena faham dia punya pembuktian dan juga pemberatan adalah lebih tinggi berbanding si ibu yang tuntut anak. Jadi kalau kata si bapa nak filekan hak jagaan anak, dia kena pastikan dia buktikan kepada mahkamah terlebih dahulu bahawa si ibu ini telah hilang kelayakan. Baru boleh dia bincang kepada mahkamah bahawa dia layak untuk jaga anak. Dia tak macam si ibu. Bila ibu nak filekan hak jagaan anak, ibu tak perlu bincang bapa ni hilang kelayakan. Si ibu ni memang dalam undang-undang ada sebut dia adalah orang yang berhak untuk dapat hak jagaan. Jadi para suami ataupun para bapa kena faham apabila nak tuntut anak, pemberatan kita, kerja yang kita nak kena buat untuk buktikan di mahkamah adalah lebih tinggi berbanding apabila ibu buat tuntutan hak jagaan anak. Itu je lah yang saya nak tambahkan. Okey. So, Abang Farid, so secara asasnya memang ibu adalah orang yang berhak dalam menjaga anak, betul? Dan Betul. sekiranya bapa ni, dia nak kata dia adalah orang yang paling berhak ataupun dia nak menjadi penjaga kepada anak, so dia kena buktikan bahawa ibu ni hilang kelayakan, betul? Betul. Okey, berdasarkan macam mana tu? Boleh supaya pendengar tahu, okey, tentang apakah ketidaklayakan seorang ibu ni untuk menjaga anak. Okey, untuk Okey, boleh. hilang kelayakan ni, Mm-mm. kita bincang undang-undang. Undang-undang sebut ada 5 keadaan. Pertama, apabila si isteri itu ataupun orang yang mendapat jagaan anak itu telah berkahwin baru menyebabkan kebajikan dan juga hak anak ini terabai. Okey. Okey, yang kedua, apabila berlaku perbuatan-perbuatan yang keji. Dan perbuatan-perbuatan yang keji ini banyak tafsirannya, cuma antara kes-kes yang telah diputuskan apabila dibuktikan bahawa si isteri ini pernah bekerja sebagai GRO. Baik, yang ketiga pula, apabila orang yang mendapat hak jagaan anak ini ataupun mereka yang memegang anak ini cuba untuk menukar pemastautinan anak tersebut dengan tujuan untuk menghalang si bapa daripada berjumpa anak. Saya bagi contoh, pihak-pihak ni berkahwin, lepas berkahwin dia tinggal di Selangor. Tapi disebabkan perceraian, persekitaran ini, maka si ibu ambil keputusan untuk ambil anak ini bawa ke, katakanlah dia ada menyewa rumah di Nilai, Negeri Sembilan. Dan tujuan dia sewa di sana, dia tahu bahawa si bapa ini takkan tahu kat mana dia tinggal sekejap lagi. So, that kind of circumstances boleh dibangkitkan di mahkamah untuk kita ceritakan bahawa si ibu tadi telah hilang kelayakan. Dan yang keempat, apabila si ibu tadi murtad, iaitu keluar daripada Islam. Dan yang kelima, which is antara yang banyak dibangkitkan di dalam mahkamah, bahawa si ibu ini telah menganiayai dan mengabaikan kebajikan anak. So 5 benda ni para bapa kena alert, make sure wujud keadaan ni baru kita boleh bincang pada mahkamah berkenaan dengan hak jagaan anak. Baik, itu saja moderator. Okay, so terima kasih kepada saudara Fadil menyentuh sedikit tentang kelayakan seorang ibu tu ataupun kelayakan seorang penjaga itu boleh dicabar sekiranya ada 5 keadaan merujuk kepada Akta Undang-Undang Keluarga Islam. Okay, so Bella, sorry Ya? saya Tak apa. nak tambah sikit lagi. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Untuk isu hak jagaan anak, semua orang ingat hak jagaan kepada ibu, so ayah tak boleh jumpa anak, tak boleh jaga anak. Itu macam ada satu persepsi yang salah lah ya. Bila ibu dapat hak jagaan anak, ayah dia dapat akses hak lawatan, hak bersama dan juga hak bermalam bersama anak-anak tersebut. Jadi selalunya bila pergi mahkamah, bila ibu dapat hak jagaan anak, ayah pasti akan dapat hak lawatan dia. Mereka takkan, mahkamah takkan deny ataupun mahkamah tidak akan nafikan hak ayah untuk bersama dengan anak, sebab hubungan ayah dengan anak pun sangat penting dalam membina anak tersebut menjadi seorang manusia. Macam tu.
Jadi kalau sebab Okay. sebabnya ada ramai orang tanya, bila ibu dapat hak jagaan anak, ibu menghalang ayah dari jumpa anak tersebut. Itu sebenarnya tak boleh. Dan itulah salah satu faktor ataupun yang hak jagaan ibu boleh gugur bila ibu dengan sengaja menghalang ayah daripada berjumpa ataupun bersama dengan anak. Memang banyaklah kes-kes macam tu. Sebab diorang dendam kan. Jadi diorang tak nak bagi anak tu jumpa ayah diorang. So tak fair lah macam tu. Macam tu lah. Nak tambahin sikit yang tu je. Okay, so basically bila mahkamah menetapkan hak penjagaan kepada ibu sebagai contoh dan si bapa pula tidak dinafikan haknya untuk bersama, okay, hak lawatan, hak akses bersama dengan anak tersebut, okay. Dan kebanyakannya hak akses lawatan ini dijadikan sebagai sebab, okay. Contohlah kes apa yang berlaku dekat mahkamah dan kebanyakan kes, kalau contohlah bapa ni tak bayar nafkah anak, si ibu ni menghalang si bapa ni jumpa anak-anak tersebut. Okey, adakah itu tindakan yang wajar yang perlu dilakukan oleh si ibu? Jadi saya minta untuk panel jawab soalan ni lah sekiranya mana-mana panel sudi untuk jawab sebab kita bersembang tentang isu realiti. Isu yang mana bila kata bapa ni tak bayar nafkah anak, si ibu ni walaupun dah ada perintah tetap tak nak bagi bapa ni jumpa anak. Okey. Jadi ada sesiapa panel boleh jawab ke? Saya cuba untuk bantulah berkenaan dengan Okey, boleh. dah ada perintah. Dah ada perintah tapi Dah ada perintah. inilah sebab situasi saya pernah berhadapan dengan keadaan macam ni. Maksudnya kita punya clients dah dapat perintah daripada mahkamah tapi pihak sebelah tidak memberikan kerjasama untuk untuk membenarkan anak tu berjumpa. Secara asasnya tuan-tuan, bila sudah ada satu perintah dan tidak dilaksanakan perintah itu, pihak yang ada perintah tu boleh untuk membuat pelaksanaan perintah. Okey. Pelaksanaan perintah ni maknanya untuk melaksanakan perintah tersebut. Memang betul bila perintah sudah keluar secara automatiknya dia sudah pun terlaksana. Tapi untuk menguatkan lagi situasi ataupun keadaan yang mengatakan bahawa memang pihak sebelah sana tu cuba untuk mengabaikan perintah yang dikeluarkan, kita buat proses pelaksanaan perintah yang mana untuk isu ni kita akan jawab pada satu sesi lain khas untuk tajuk berkenaan dengan hadanah saja. Okay. So sebab hari ni kita akan bincang lebih kepada apa hak-hak suami dan apa hak isteri, yang mana semua suami dan isteri dalam space kita hari ni adalah suami isteri yang baik, yang berjaya, yang orang kata yang ada ilmu asas pengetahuan. So kita akan cerita lebih lanjut berkenaan dengan isu pelanggaran perintah ni pada sesi space akan datang. Tak lama nanti kita sambung kemudian. Kita fokus kepada apa hak-hak lain yang perlu dikongsikan lah. Sebab bila kita menjurus terus kepada satu isu, takut nanti isu-isu lain orang kata pendengar-pendengar akan rasa macam alamak, ni nak dengar sesi pasal anak ke pasal hak tu. Sebab tajuk kita kan apa hak aku selepas cerai. Okay, so mungkin moderator boleh orang kata go through kepada boleh. kita punya session yang berikutnya lah. Okay, silakan. Okay, sebab kita pun banyak mendapat soalan tentang hadanah ni kan. So, saya pun menyimpang sikit. Okay, baik. Saya ada dapat soalan. Okay, kenapa ada certain orang bertanya kepada saya, kenapa si suami ni tak dapat nafkah ataupun muta'ah? Okay, kita serahkan kepada Fadil, Abang Fadil lah, saudara Fadil untuk jawab sebab ini melibatkan adalah lelaki tanya, kenapa saya tak dapat hak ni? Kenapa perempuan je dapat muta'ah? Kenapa perempuan dapat nafkah idah? Okay, saya serahkan kepada saudara Fadil. Baik, kita nak faham berkenaan dengan soalan ni, kita kena faham satu konsep berkenaan dengan keadilan. So, kena ingat apa-apa yang agama dah syariatkan, apa-apa yang agama telah letakkan baik kepada suami ataupun isteri ni, dia timbang cara dia sama banyak. Dia tak ada yang terlebih, tak ada yang kurang. Tak ada yang teraniaya ataupun tak ada yang dizalimi. Jadi, kita kena faham bahawa suami ni dalam agama dia memegang
hak mutlak untuk menceraikan. Maknanya kuasa untuk dia menceraikan ini adalah pada tangan suami, bukan tangan isteri. Baik, kuasa nak menceraikan ni, saya guna istilah kuasa lah, saya tak pasti apa istilah yang sebaiknya. Kedudukan suami yang mempunyai hak untuk menceraikan isteri ni, kedudukan dia sangat besar. Jadi, apabila satu kedudukan yang besar tu Tuhan dah bagi pada si suami, kita kena faham bahawa lagi besar tugas kita, lagi besar kita punya kuasa ataupun keupayaan, lagi besarlah tanggungjawab. So dekat sinilah kita kena faham apabila one part yang besar tu telah diberikan kepada si suami, jadi maka untuk si isteri ini apa keadilan dia pula? Kat situlah turunnya pensyariatan berkenaan dengan nafkah dan juga perceraian yang boleh dimohon melalui fasah ataupun taklik ataupun apa-apa saluran menggunakan pembubaran mahkamah. Jadi takkanlah si suami ni falsafahnya kita tengok apabila dah diberi kuasa talak, takkan senonong dia jadi suami kan. So dah jadi suami, jadilah ketua keluarga. Bila dah jadi ketua keluarga, kenalah jalankan tanggungjawab. Dan tanggungjawab ni lah yang perlu digalas sebagai seorang suami. So tanggungjawab ni besar. Sebab itulah tanggungjawab ini disyariatkan kepada suami untuk dijalankan ke atas isteri. Dia jadi macam sesuatu yang janggal lah apabila kita sebagai ketua keluarga tapi kita pula meminta untuk dinafkahi. Sedangkan kita ketua ni. Jadi, kita sebagai ketua, kita jalankanlah tanggungjawab tu sehabis baik. Mana yang perlu dinafkahi, kita kena jalankan tanggungjawab tersebut. Jadi, tak perlulah kita merasakan bahawa kenapa isteri ada persyaratan berkenaan dengan nafkah dan muta'ah, tapi kita suami tak ada. Kita jangan ada pemikiran begitu. Sebab pemikiran begitu seolah-olah kita merendahkan ataupun downgrade kita punya bahasa mudahnya macam kita merendah-rendahkan kita punya maruah sebagai ketua keluarga. Sebab bila nak berkahwin, sebab tu saya pernah bagi nasihat, apabila nak berkahwin ni kita jangan nampak satu side je, kita kena nampak keseluruhan side bahawa kita ni ketua keluarga. Ketua keluarga tu pula tanggungjawab tu dia bukan masa berkahwin je, even dah bercerai pun ada juga tanggungjawab yang nak kena ditanggung. Sebab tu penting untuk ada pengetahuan yang mendalam berkenaan dengan rumah tangga ini. Jadi kalau tanya saya kenapa suami tak ada pensyariatan berkenaan dengan nafkah anak dan juga muta'ah, dari sudut hikmahnya wallahu alam, tapi apa yang kita boleh bincang dari sudut falsafahnya bahawa kita suami ini telah diberikan satu hak mutlak. Jadi sepadanlah kita dengan hak tersebut untuk kita jalankan tanggungjawab. Dan bagi isteri yang tidak mendapat hak mutlak tersebut, sepadanlah dia untuk menerima beberapa persyariatan untuk membela diri isteri tadi dan wanita tadi. Baik, itu saja. So basically apa yang Abang Fadil cakap berkaitan dengan falsafah ataupun dengan tanggungjawab seorang suami yang diberikan kuasa mutlak untuk mentalakkan isterinya. Okey, maknanya dia adalah ketua keluarga yang tak perlu pun dinafkahi berdasarkan kepada tanggungjawab dia, dan dia kena bertanggungjawab atas nafkah orang yang berada di bawah tanggungannya. Jadi hikmah ataupun orang kata hikmah tu wallahu alam, cuma kita nampak daripada segi sudut tanggungjawabnya. Okey, manakala daripada pihak isteri yang tidak diberikan kuasa mutlak ataupun mereka boleh menuntut perceraian secara fasah dan sebagainya, maka mereka diberikan hak untuk mendapatkan nafkah-nafkah selepas perceraian. Jadi ada sesiapa nak tambah tentang hak-hak lain antara Puan Hasan ataupun Puan Wafdah tentang hak isteri yang boleh dituntut selepas perceraian? Okey, ada lagi ke yang nak tambah? Hello, dengar ke? Puan Hasanah dia dah turun jadi listener. Sekejap saya cuba invite dia balik untuk ni. Okey, alright. Okey, saya dah invite dia. Okey, maaf ya tuan-tuan dan puan. Okey. Okey. Keluar. Alright. Okey, sekejap.
untuk yang hak isteri tu kita tambah sikit sebabnya macam yang Tuan Syarafi katakan, hak isteri ni dia ada lebih sikit. Contoh macam mut'ah, nafkah iddah, nafkah isteri boleh dituntut juga, nafkah tunggakan, dan lagi satu topik iaitu harta pencarian. Harta pencarian, dua-dua pihak boleh tuntut. Suami boleh tuntut, isteri pun boleh tuntut selepas perceraian. Tapi isteri dia ada satu elemen yang perlu dibuktikan. Contohnya kalau isteri dia ada sumbangan langsung dalam suatu harta tersebut. Sumbangan langsung ni means dari sudut monetary lah, pembayaran semua. Dia Sana? Mana Dia dia tersangkut memang sangkut ke? Sebab saya dengar macam dia tersangkut dia punya line dia. Oh. Yang pendengar boleh dengar ke? Tuan-tuan dan Cuba puan-puan yang bagi mendengar ni boleh sikit. bagi emoticon 100% tak kalau kata tengah dengar suara kami. Sebab kita nak tahu dia punya sound okey ataupun tidak. Alright, terima kasih Tuan Syed. Tuan Syed ada di talian. Tuan Awan, okey. Tuan Muiz pun ada, okey, alhamdulillah. Semua orang boleh dengar suara dengan jelas. Mungkin saya boleh bantulah Puan Hasanah. Apa yang cuba disampaikan oleh Puan Hasanah berkenaan dengan isu harta pencarian tadi. Okey. Berkenaan dengan betul. isu harta pencarian ni tuan-tuan. Macam diberitahu oleh Tuan Fadil sebentar tadi, dia kata kita nak tengok sumbangan dulu. Maksudnya kita ada sumbangan ataupun tidak kepada harta tersebut. Sebab pengalaman saya bila saya pernah kendalikan kes yang berkaitan dengan harta pencarian yang mana isteri tidak ada sumbangan langsung kepada dapatan harta tersebut. Okey. So bila berlaku situasi macam tu, bila bercerai, pihak-pihak ada bercerai dan buat pengisytiharan, macam mana Tuan Fadil bagi tahu tadi, dia bergantung kepada ijtihad hakim juga. Maksudnya hakim tengok juga. Okay. Kalau kita tengok dari sudut secara surface ataupun secara permukaan dia tu, mungkin kita rasa macam tidak ada langsung hak dia untuk dapatkan harta tersebut. Tapi hakim yang kendalikan kes saya ni, dia berpendapat, dia punya ijtihad dia adalah bila isteri itu dah ada dalam perkahwinan, bermaksud dia dah ada sumbangan tak langsung kepada harta tersebut. Walaupun dia tidak ada sumbangan secara langsung. Sumbangan tak langsung ni apa tuan-tuan? Maksudnya sumbangan tak langsung ni adalah dari sudut macam mana dia memberikan encourage kepada pasangan dia untuk memastikan harta tersebut wujud dengan keadaan yang sempurna. So ijtihad hakim yang kendalikan kes tu, dia kata walaupun kita buat declaration 100% di pihak kita, tapi mahkamah menimbang tara dari sudut usia perkahwinan pihak-pihak dan juga cara macam mana pihak-pihak mengharmonikan rumah tangga, anak-anak tu dibesarkan macam mana, dia ambil kira tu dari sudut side sumbangan tak langsung tu. Sebab tu betul lah, saya setuju dengan apa yang dikongsikan dengan Tuan Fadil tadi. Walaupun kita bincang secara law-nya begitu ataupun on paper-nya begitu, tapi bila practicality-nya ataupun bila atas padang on the field-nya dia tak begitu. Dia bergantung kepada pandangan ataupun ijtihad seorang hakim yang mendengar kes tu. So dalam kes yang saya kendalikan berkaitan dengan harta pencarian tu, mahkamah memberikan dia sistem di mahkamah ni dia sama ada dia bagi dalam bentuk pecahan lah, 1/2, 1/3, 1/4 ataupun persen. So dalam situasi yang saya kendalikan tu, mahkamah bagi dalam bentuk persen, which is dia bagi lebih kurang 20% daripada keseluruhan harta. So pihak suami, which is kita mewakili pihak suami lah, membayar sebanyak 20% kepada pihak bekas isteri. Sebab
dikatakan itu juga sumbangan tak langsung. Dia bukan sumbangan langsung, sumbangan tak langsung. Sebab apa? Sebab isteri itu bukan keluarkan duit, maknanya yang directly, dan juga tidak ada buat sebarang ubah suai pun kepada harta tu. Memang suami 100%. Tapi sebab isteri itu ada memberi sumbangan dari sudut menjaga anak-anak, membesarkan anak dan juga perkahwinan tu dijaga dengan baik dalam tempoh perkahwinan tu berlangsung sebelum bercerai. So mahkamah ambil timbang tarikh daripada sudut tu. So yelah, maknanya kita tak boleh nak kata orang kata tak boleh nak kata bila tak ada apa-apa sumbangan terus dinafikan. Tidak. So maknanya dia tak boleh macam tu. So maknanya dari sudut tafsiran berkenaan dengan sumbangan langsung, sumbangan tak langsung tu, itu bergantung kepada hakim bicara lah. Okay. So harapnya boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin blur ataupun mungkin tak tahu kan. So secara kesimpulannya mungkin tentang hadis perceraian tadi berkaitan dengan sumbangan langsung dan juga sumbangan tak langsung. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita menghampiri pukul 11 dan ini adalah sesi untuk soal jawab. So saya simpulkan sedikit tentang selepas cerai apa hak aku. Okey, dari pihak suami boleh menuntut supaya isteri itu declare ataupun diisytiharkan sebagai nusyuz yang mana akan efek kepada nafkah, iddah dan sebagainya. Dan antara lain si suami boleh membuat perceraian ataupun memohon perceraian secara tebus talak, okey, dan juga boleh memfailkan hadis pencarian. Manakala bagi hak nafkah ataupun hak isteri selepas berlakunya perceraian, isteri boleh tuntut untuk nafkah iddah, okey, hadonah, muta'ah ataupun sagawati perkahwinan, nafkah tempat tinggal, nafkah tunggakan dan sebagainya. Okey, jadi kita ada 2 orang peguam syar'i juga, iaitu Puan Saidah, okey, dan juga peguam syar'i Puan Atikah. Kesemua mereka adalah peguam-peguam dan kami adalah sahabat-sahabat peguam di Mahkamah Syariah. Jadi saya ucapkan selamat datang. Okey. Dan kita boleh terus kepada soalan speaker-speaker kita? Boleh, silakan. Boleh. Boleh. Okey, jadi kita ada terima. Okey. Jadi kita ada terima beberapa soalan, okey, berkaitan yang pertama tentang harta pencarian, okey. Bolehkah saya umumkan tentang harta pencarian supaya mengelakkan isteri kehilangan hak selepas kematian saya, sebab rumah hanya nama saya tapi kami bayar bersama. Okey, saya umumkan dengan pegawai atau sekadar dokumen bersaksi dan disahkan oleh pegawai PBT. Makna kata dekat sini dia nak declare harta pencarian sebelum dia meninggal. Adakah boleh dibenarkan oleh undang-undang? Jadi saya mohon ataupun saya minta kepada panel untuk menjawab. Untuk Siapa yang soalan nak ni jawab? saya prefer Puan Hasanah lah kot untuk explain dengan lebih lanjut. Silakan Okey. Puan Hasanah. Alright. Ini yang berkaitan dengan rumah ya. Okey. Ya, betul. Untuk harta pencarian, dia boleh declare ataupun diisytiharkan selepas penceraian sahaja. Jadi, kalau nak pastikan rumah tersebut diberikan kepada isteri ataupun kepada pasangan kita sebelum kematian, ia lebih kepada pemberian hibah. Itu topik lain lah pula kan. Tapi dia untuk secure hak isteri sebabnya nak bayar bersama kan. Jadi lebih kepada pemberian hibah. Buat satu agreement pengisytiharan hibah dan disign oleh pihak-pihak untuk memberikan bahagian dia kepada pihak lagi pasangan kita tu lah. Dia harta pencarian hanya boleh isytiharkan selepas perceraian. Lepas tu then baru boleh lah. Saya harap dapat menjawab soalan tu lah. Okey, so makna kata untuk soalan ini lebih refer untuk membuat surat ikatan hibah lah atau persyaratan hibah lah daripada pihak suami dan juga pihak isteri, bukan harta pencarian. Okey, baik. Soalan seterusnya kita ada kepada Puan Hasanah juga berkaitan dengan muta'ah. Okey, ada explain tadi bahawa ada sebut apabila isteri diceraikan dengan tidak patut. Apakah maksud diceraikan secara tidak patut ni? Secara tidak patut tu lah. Okey, so boleh Puan Hasanah jelaskan kepada para penonton pendengar sekalian? Okey, penceraian tidak patut ni, dalam undang-undang dia sebut sana isteri dah berhak untuk dapat mut'ah ataupun sanggup hati atau pempasan
apabila berlaku perceraian tidak patut. Perceraian tidak patut means bila contohnya suami yang menceraikan isteri, tak kisahlah perceraian dengan kebenaran mahkamah, dalam masa sama isteri tu dalam keadaan yang tidak disabitkan sebagai isteri yang derhaka ataupun nusyus, ataupun pendek kata paling senang nak faham lah kan, isteri tu baiklah. Tak ada yang macam contoh dia menyebabkan dia ni isteri yang tidak baik, yang menyebabkan dia tidak dapat Lain mut'ah Hasanah tersebut. sangkut ya? Ada juga yang kes-kes contohnya macam isteri ni dia yang untuk fasah semua. Dia kenapa tak yang pada mereka disebut lagi ke? Orang yang ada saya dengar ke apa ke mana ke? Takkan dengar ke? So, Hello. kalau Adik dia macam sangkut-sangkut. sangkut-sangkut lah. Sangkut-sangkut. Boleh ulang soalan tak? Boleh ulang jawapan tak? Boleh soalan ulang jawapan. Ni yang mut'ah tu kan? Okay, mut'ah. Okay, perceraian yang tidak patut, maksud dia bila isteri tu diceraikan oleh suami. Tak kira lah dari segi dari kebenaran mahkamah ataupun isteri tu diceraikan di luar mahkamah dan isteri ni tak bukan disabitkan nusyus. Isteri ni bukannya isteri yang derhaka. Punca perceraian bukan daripada isteri. Ada yang minta. Ada juga isteri yang tuntut fasah macam tu. Dia yang menuntut mohon untuk cerai. Jadi yang ini bukan terus gugur untuk dia tidak tuntut mut'ah. Tetapi mahkamah akan tengok apa punca perceraian tersebut. Adakah disebabkan daripada suami ataupun daripada isteri. Jadi mahkamah akan definisikan lah. Macam tu. Tapi selagi mana isteri tidak tebus talak, selagi itu isteri masih boleh tuntut mut'ah. Dengar ke? Dengar. So, saya cuma nak tambah sikit. Okay, antara sebab tidak patut ini adalah contohnya perceraian daripada keaiban si isteri. Sebagai contoh, isteri ni ada penyakit yang menghalang untuk persetubuhan ataupun isteri ni murtad, isteri ni gila dan sebagainya. Maka itu adalah perkara-perkara yang menghalang seorang isteri itu untuk menuntut mut'ah. Betul? Okey, seterusnya kita ada soalan lagi. Sebab dia Okay, saya cuma menambah sebab Puan Hasanah punya line ni dia on off. Okay, seterusnya kita ada soalan lagi berkaitan dengan nusyus pula. Okay, salam Tuan. Tadi Tuan ada ceritakan sedikit berkaitan dengan nusyus. Boleh Tuan ceritakan pula apa perbezaan tuntutan kembali taat dengan tuntutan nusyus? Terima kasih Tuan. Jadi soalan ni saya rujuk kepada Saudara Fadil atau Saudara Syarafi. Boleh jawab? Berkaitan dengan perbezaan antara tuntutan nusyus dan juga tuntutan kembali taat di mahkamah syariah. Soalan ni saya prefer Tuan Fadil lah kot. Boleh terang secara lebih kata hukum syaraknya. Tuan Fadil nanti saya tambah lah. Silakan Tuan Fadil. Terima kasih Tuan. Isteri kembali taat, bahasa mudahnya, kita nakkan satu perintah daripada mahkamah untuk memerintahkan kepada si isteri untuk kembali semula ke pangkuan suami ataupun kembali taat. Dia tak sama dengan nusyus. Nusyus ni kita minta satu perintah daripada mahkamah untuk diisytiharkan isteri tersebut derhaka. Jadi ada beza tak, ada kesan tak antara isteri kembali taat dengan nusyus? Ada. Untuk isteri kembali taat, dia tidak semestinya membawa kepada nusyus. Boleh saja apabila selesai je kes kembali taat itu, mahkamah akan keluarkan perintah. Perintah tu akan meminta supaya isteri tadi balik semula ke rumah kelamin. So dekat sinilah kadang-kadang timbul perbincangan. Ada yang cakap, kenapa benda ni macam buang masa, kenapa tak perlu pergi kepada nusyus terus, kenapa nak buat isteri kembali taat. So dekat sinilah ada approach setiap negeri berbeza-beza. Untuk pengetahuan,
Di Selangor dahulunya ada proses isteri taat, sekarang dah tak ada. Sekarang bila jadi apa-apa permasalahan berkaitan dengan isteri, boleh terus buat kepada permohonan nusyus. Berbeza dengan KL, macam di wilayah, permohonan kembali taat dan juga permohonan untuk nusyus masih ada. Dan atas pilihan si suami untuk pilih sama ada dia nak buat isteri kembali taat dulu ke ataupun buat nusyus dulu. Itu terpulang. Tapi once nusyus dah dibuat, dah tak timbul dah pemfailan isteri kembali taat. Sebab ikut flow dia, mesti dimulakan dengan isteri kembali taat dahulu, baru buat pemfailan nusyus. Baik, dalam isteri kembali taat ni, adakah pemfailan tu pemfailan yang kosong? Sebab kita tahu arah kok mana pun, bila isteri dah tak nak balik, dia tetap takkan balik. Dia tetap akan langgar perintah. Baik, di sinilah nanti ada sebahagian hakim yang mempunyai pandangan dan juga pernah membuat keputusan. Di dalam permohonan isteri kembali taat ini juga nanti di hujungnya apabila melihat bahawa si isteri ini enggan memberikan kerjasama hadir ke mahkamah dan enggan memberikan kerjasama untuk kembali taat kepada si suami, hakim tadi boleh atas permohonan isteri kembali taat ini mengisytiharkan terus bahawa si isteri tadi telah nusyus. So, berbeza dengan nusyus kita straightforward, tapi isteri kembali taat ni as if macam kita bagi ruang dan peluang dulu. Ibaratnya macam kita cakap dekat isteri kita, okey tak apa, hang tak mau taat, aku bagi hang peluang dulu. Balik semula ke rumah. Datang dulu, jalankan semula tanggungjawab sebagai isteri. Tapi kalau tak nak jalankan juga tanggungjawab sebagai isteri, maka nusyuslah ujungnya sekali. Baik, itu saja. Okey, jadi itu adalah perbezaan antara kembali taat dan juga nusyus. Okey. Jadi mana tuan-tuan dan puan-puan yang baru hadir pada hari ini, kita dah sampai ke orang kata sesi soal jawab lah daripada soalan-soalan. Sekiranya anda ada soalan, bolehlah DM kepada Syarafi, okey, ataupun tweet kepada Syarafi untuk saya bacakan soalan-soalan anda. Kita ada banyak soalan. Seterusnya kita ada soalan berkaitan dengan tanggungjawab ibu. Sekejap ya, saya cari. Okey. Kalau bekas isteri tak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ibu, apakah tindakan yang boleh diambil oleh pihak suami? Okey, dia kata kalau suami tak jalankan tanggungjawab, ada akta yang boleh menyabitkan suami. Tapi kalau ibu, bagaimana pula? Soalan ni berat ni. Okey, apa akta yang boleh mensabitkan tanggungjawab sebagai ibu untuk pedulikan pasal anak-anaknya? Okay. So, ada speaker yang nak jawab? Boleh lah. Soalan dia berkenaan dengan pengabaian tanggungjawab sebagai seorang ibu, betul Okay, betul. Kepada yang bertanya ni saya harap boleh dengar baik-baiklah. Sebenarnya tuan-tuan, berkenaan dengan pengabaian tanggungjawab sebagai seorang ibu, isu ni dah dijelaskan oleh Tuan Fadil sebentar tadi. Tapi tak apa, kita orang kata recap balik supaya tuan-tuan dapat info ni, kemudian balik nanti boleh tuan-tuan orang kata manfaatkanlah. Bukan manfaatkan dengan tujuan untuk mengenakan pasangan kita, tidak. Tapi dari sudut kita tahu, dari sudut law dia, dari sudut rights dia, kita ada hak untuk orang kata berbuat demikian sekiranya berlaku situasi yang disebutlah. Dia mengabaikan tanggungjawab. Baik. Dalam salah satu daripada kita punya peruntukan undang-undang yang mengatakan bahawa kalau kata ibu tu dia mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang ibu. Dalam konteks pengabaian ni saya ambil mungkin si ibu ni seorang yang tak cakna langsung dengan keadaan anak tersebut lah. Maknanya tidak orang kata tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik dan sebagainya. Ini dalam konteks selepas perceraian. Dalam perkahwinan kita tak sentuh sebab dalam perkahwinan ini antara pihak-pihak. Tapi selepas perceraian kita memang ada dia punya flow dia ataupun kita ada dia punya prosedur dia untuk ni. Dalam salah satu sebab yang Tuan Fadil dah jelaskan sebentar tadi, berkenaan dengan macam mana seorang ibu tu dia boleh hilang dia punya kelayakan dia untuk menjadi penjaga kepada anak tersebut. Salah satu dia adalah kalau kata ibu tu dia mengabaikan atau menganiaya anak tersebut.
So dalam dia punya law tu pun dah bagi tahu. Pengabaian dan penganiayaan kepada anak tersebut akan menyebabkan hilangnya hak dia sebagai seorang ibu kepada anak tersebut. Tapi tuan-tuan, hilangnya hak ataupun kelayakan seorang ibu tu bukanlah dia hilang, orang kata, yelah bila dah hilang, dia bukan terus jam kepada seorang bapa. Tidak. Dia akan pergi kepada turutan yang berikutnya, which is perbahasan ni kita akan panjangkan untuk sesi space yang akan datang sebab kita dah ada sediakan dalam tempoh PKP ni. Jangan risau tuan-tuan. InsyaAllah saya dan beberapa rakan-rakan bijaksana yang lain dah sediakan ruang-ruang untuk kita kongsikan info-info berkenaan dengan isu perundangan syariah kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya semua orang boleh dapat manfaat dan masa yang sama dia tak celaru. Dia tak celaru Bella. Maksudnya sekarang ni kita ni nak bincang berkenaan dengan apa hak suami dan isteri selepas bercerai. Tapi kita tak boleh fokus kepada satu topik saja, satu subtopik saja berkenaan dengan anak, kita fokus pada anak. Tidak. Kita akan bincang go through subtopik by subtopik. So maknanya hari ini semua orang tahu apa hak masing-masing, apa orang kata your rights dari sudut law ni macam mana, dari sudut hukum syaraknya macam mana. So selepas ni kita akan buka lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan join lagi lah. Ini salah satu daripada khidmat masyarakat, kata yang kita boleh kongsikan bersama. So tak apa, jangan risau persoalan tu nanti kita secara asas ni saya bagi tahu begitulah. Kita hilangnya disebabkan isu pengabaian tu. Okey. Okey. Terima kasih Syarafi. Okey, saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk tanyakan soalan lagi sekiranya ada, lebih kepada tajuk kita pada hari ini. Tajuk kita luas sebenarnya tuan-tuan dan puan, dia berkaitan dengan hak-hak yang boleh dituntut selepas perceraian. Jadi saya percaya semua nak tanya tentang anak, tentang hak mereka lah. Cuma kami tak boleh jawab secara details. Okey, pada hari ini cuma kita akan jawab secara surface je. Sebab kita akan ada lagi sesi-sesi yang lebih manfaat, yang lebih info tentang satu-satu subtopik tu. Okey, seterusnya kita ada soalan berkaitan dengan nafkah ya. Okey, kalau selepas bercerai, kemudian si ayah gagal memberikan nafkah selama berbelas tahun lamanya. So kemudian si anak ni menginjak ke usia remaja. Apakah boleh kita menuntut kepada si bapa untuk membayar nafkah yang tidak dibayar selama ini? Okey, berkaitan dengan nafkah anak lah. Secara asasnya bapa gagal untuk bayar nafkah selama berbelas tahun. Kemudian anak tu dah menginjak ke usia remaja. Adakah si ibu ni boleh tuntut kepada si bapa untuk membayar nafkah yang tidak dibayar selama ini? Jadi saya persilakan panel untuk menjawab secara surface. Adakah boleh ataupun tidak si ibu ni tuntut, kita panggil tunggakan nafkah anak yang tidak dibayar oleh bapa? Okey, saya cuba bantu jawab lah sebab speaker kita lagi 2 orang ni terkeluar, mungkin sebab masalah line saya rasa. Sebab pagi ni mungkin ramai sangat yang ni. Okey, kepada penanya soalan, dia tanya berkenaan dengan isu kegagalan suami ataupun ayah lah membayar nafkah Okey, memberi nafkah. Alright. Isunya yang perlu kita faham dari sudut kalau dari sudut hukum syaraknya ataupun dari sudut common sense sebagai seorang manusia yang ada perasaan kemanusiaan dan juga perasaan sebagai seorang bapa, sebenarnya tak perlulah sampai tahap nak tunggu satu perintah daripada mahkamah ataupun daripada pihak berwajib yang mengarahkan si bapa untuk membayar sekian. Tapi dalam keadaan masa kini, kita ni bercakap dalam konteks realiti, berpijak di bumi yang nyata. Okey, bila berpijak di bumi yang nyata ni, kita kena pegang bukan semua orang manusia ataupun bukan semua ayah ataupun semua bapa yang ada common sense macam kita. Okey, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan dalam ni semuanya ada perasaan, orang kata ada naluri seorang bapa yang baik. Okey, maknanya kita doakan macam tu, menjalankan tanggungjawab dengan baik dan adil. So bila berlaku keadaan macam tu, perkara pertama yang perlu dibuat oleh si penanya soalan adalah wujud atau tidak satu perintah mengatakan si bapa perlu membayar jumlah sekian-sekian, okey, daripada mana-mana mahkamah. Andai kata wujud tapi si bapanya gagal juga untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan oleh pihak mahkamah,
Okay. So perkara yang perlu dibuat adalah dari sudut macam saya cakap tadi lah, pelaksanaan perintah. Pelaksanaan perintah ni untuk memastikan si bapa tadi akur dengan perintah tersebut. Dan kalau kata si bapa masih lagi enggan sampai tahap kata ignore lah, kita boleh pergi kepada pengkomital. Okay, pengkomital ni adalah kita nak penjarakan si bapa disebabkan keculasan dia untuk orang kata membayar nafkah tersebut. Bagi saya, tak perlulah sampai tahap nak mengkomitkan seorang bapa ke penjara hanya disebabkan keculasan bapa tersebut untuk membayar nafkah. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, antara usaha-usaha kerajaan kita dah buat dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ni dengan keadaan pergolakan arus perdana politik kita dan sebagainya. Ini masuk politik sikit dah mulalah kan. Dia ada usaha-usaha kerajaan yang dah dibuat. Contoh mewujudkan satu mahkamah khas untuk bicarakan tentang nafkah. Okey, ni diwujudkan masa kerajaan yang terdahulu lah. Okey, kemudian kewujudan Biro Sokongan Keluarga, BSK BSK. Okey, BSK ni untuk membantu mendapatkan perintah daripada pihak mahkamah untuk memastikan si bapa membayar nafkah tersebut. So bagi saya, benda ni walaupun perintah ataupun walaupun undang-undang ada dah digazetkan dan sebagainya, tapi si bapa ni enggan. Saya suka petik kata-kata seorang hakim. Hakim ni pernah buat perkongsian jugalah sebelum ni. Dia bagi tahu, dia kata ini bukan masalah undang-undang. Ini bukan masalah pelaksanaan undang-undang, bukan. Tapi ini masalah sikap. Masalah sikap seseorang yang memang dia ada masalah untuk mematuhi ataupun mengikut apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. So bukan lagi masalah perundangan, bukan lagi masalah kerajaan, bukan lagi masalah mahkamah ataupun peguam, tapi masalah sikap dia memang macam tu. Bila sikap ni kita buatlah macam mana cara membela, memang dia akan macam tu juga. Faham tak? Betul. So saya suka petik tu sebab apa? Sebab benda tu kena dengan situasi pihak-pihak yang membuat tuntutan di mahkamah. Dia benda ni berkaitan dengan sikap masing-masing. Faham tak? So mungkin Tuan Fadil boleh tambah sikit kot. Saya tambah sikit je lah pasal isu anak yang dah remaja ni, si bapak tak pernah bagi nafkah. Betul kan? Itu soalannya kan? Betul. Ya, Fadil, betul. Okey, saya cerita ringkas, straightforward. Pertama, kita kena faham, bila kita nak tuntut nafkah anak yang dahulunya bapak tu tak bayar, kena ada perintah. Macam Tuan Syarafi kata, mesti ada satu perintah yang memerintahkan si bapak itu untuk bayar nafkah sekian. Okey, katakanlah bercerai 2010, anak tu waktu tu umur 7 tahun. Si ibu tak filekan apa-apa nafkah anak, si ibu tu tanggung anak tu sampailah anak tu injak umur 18. Dapat masuk U. Dan suddenly tiba-tiba si ibu tu ada kesedaran untuk filekan nafkah anak pada bapa. So, kena ingat situasi tu kita tak boleh nak tuntut balik ke belakang. Sebab daripada awal si ibu tu tak filekan apa-apa perintah berkenaan dengan nafkah anak. Berbeza dengan situasi apabila berlaku perceraian and then si ibu itu filekan satu permohonan untuk mendapatkan perintah nafkah anak, mahkamah keluarkan perintah, tapi setelah sekian lama si bapa tadi tak jalankan tanggungjawab. So kat situlah berlakunya pelaksanaan perintah bab kata Tuan Syarafi, dan juga si ibu itu boleh buat suatu tuntutan tunggakan nafkah anak. Maknanya dia boleh kira balik daripada mula perintah tu keluar sehinggalah tarikh kes tu difilekan dah berapa ribu tertunggak. Macam satu kes di mahkamah yang saya sendiri pernah bawa, ada tunggakan hampir lebih kurang 144,000. So bayangkanlah macam mana nak dapatkan tunggakan 144,000 tu. Berapa puluh tahun si bapak tu tak bayar, nanti suddenly si ibu berjumpa dengan kita nak filekan berkenaan dengan tunggakan, dan alhamdulillah nasib baik perintah anak itu ada. Kalau perintah anak tu tak ada, suddenly tiba-tiba klien minta untuk kita revert back balik
tuntutan tu, saya terus terang cakap susah kita nak buat. Sebab untuk kita tuntut balik mesti ada perintah pada permulaan. So kalau kata daripada permulaan tak ada perintah dan baru kita nak filekan nafkah anak, maka nafkah anak bermula daripada pemfailan tersebut. Bermula daripada mahkamah keluarkan perintah tersebut. Barulah kita boleh faham bahawa si bapa tertakluk dan juga mesti bayar berdasarkan peruntukan undang-undang sedia ada. Kat situlah berkenaan dengan pengkajian. Tuan Rafi, Tuan Fadil boleh saya tambah sikit tak pasal sokongan keluarga tadi? Boleh Ya, BSK. BSK bahagian sokongan keluarga, kalau saya boleh tambah sikit, dia bila kita filekan apabila dah ada perintah mahkamah, perintah nafkah anak, kemudian pembayaran nafkah anak itu tidak berlaku, kemudian berlaku tunggakan. Kalau sesiapa pihak yang terkesan, ibu ataupun isteri, bolehlah pergi dapatkan bantuan di bahagian sokongan keluarga. Bahagian sokongan keluarga ni dia ada dua bahagian, ada dua unit dekat bawah dia. Dia ada runding cara dan juga unit litigasi lah. Jadi dalam peringkat runding cara ni dia proses dia seperti majlis suluh, iaitu kita cuba dapatkan tunggakan ni dengan proses runding cara. Maknanya kita bincang dulu. Sekiranya dia tak bersetuju dengan tunggakan apa semua ataupun tak hadir kepada majlis runding cara seperti suluh, kita akan pergi pada litigasi. Pentingnya untuk hadir kepada proses runding cara ni, kita ada satu unit lagi, iaitu unit dana. Dana ni kita boleh dapat satu advance nafkah daripada unit bagi bahagian sokongan keluarga untuk membiayai nafkah ni up to sampai 6 bulan dalam satu permohonan lah. Maknanya katakanlah dia kata nak tunggu habis untuk litigasi peringkat penguasaan ni, dia tak ada nafkah, dia tak ada duit. Jadinya dia boleh mohon pada bahagian sokongan keluarga untuk advance 6 bulan dulu. Jadi unit dana. Jadi ini penting untuk kita dapatkan bantuan daripada bahagian sokongan keluarga ni untuk kita dapatkan satu advance dana lah. Dan kebiasaannya dalam kebanyakan negeri diorang ada transit, iaitu membiayai untuk penginapan dan juga kos hadir ke mahkamah kalau memang tak berkemampuan. Jadinya boleh mohon pada bahagian sokongan keluarga untuk BSK transit untuk pembiayaan penginapan hari sebelum hadir ke mahkamah ataupun pengangkutan untuk hadir ke mahkamah. Yang ini ada dekat bahagian sokongan keluarga di Mahkamah Syariah negeri-negeri. Itu sahajalah yang saya nak tambah sikit. Harap membantu. Okey, terima kasih kepada yang menambah tadi. Satu pengetahuan baru lah untuk kita semua bahawa di setiap mahkamah kita ada unit BSK. So unit inilah yang akan membantu tentang pelaksanaan perintah selepas adanya perintah-perintah mahkamah. Okey, seterusnya kita akan kepada soalan. Okey, tuan-tuan dan puan, kita dah sampai ke sesi soalan. Yang seterusnya adalah pasal sumbangan. Okey, contohnya ini berkaitan dengan harta pencarian lah. Okey, Syarafi tadi macam tak berapa jelas sumbangan tak langsung tu. Maksudnya walaupun isteri tak bekerja ataupun suri rumah, dia masih boleh tuntut harta. Okey, adakah dia boleh tuntut harta? Okey, soalan macam ni. Jikalau seorang isteri itu tidak bekerja dan dia adalah seorang suri rumah, adakah dia boleh tuntut harta sepencarian? Okey, secara basicnya saya jawab soalan ni lah, boleh tuntut. Okey, dengan melibatkan tentang sumbangan tidak langsung. Si isteri tersebut sebagai contoh, dia menjaga makanan, pakai minum suami dia sepanjang dalam tempoh perkahwinan dia dalam rumah tersebut. Jadi si isteri boleh tuntut harta sepencarian walaupun dia tidak bekerja. Okey, walaupun dia menjadi suri rumah tangga, itulah sumbangan tidak langsung dia yang mahkamah akan ambil kira di dalam tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Syariah. Okey, saya walaupun saya speaker, saya jawab jugalah yang berkaitan secara inilah, sebab kita ada banyak soalan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya akan, kalau boleh saya jawab, kalau tak boleh saya akan refer pada panel-panel seterusnya. Okey, baik. Ya. Tambah sikit. Sumbangan Boleh. tidak langsung, dia punya portion adalah tidak sama banyak dengan sumbangan langsung. Dia boleh tuntut tapi terpulang kepada mahkamah dari sudut pembuktian dia, pengorbanan dia dalam perkahwinan tersebut. Kalau perkahwinan dia singkat, macam setahun ke beberapa bulan ke, maka dia sukar untuk dapatkan portion yang Kak Sana? Kak Sana boleh ulang balik tak jawapan tu, sebab dia macam sangkut.
Okey, so saya faham apa yang Puan Sanang cakap, mengatakan bahawa walaupun boleh tuntut tapi portion tidaklah sebanyak. Okay, hakim tidak akan berikan banyak dia punya portion ataupun dia punya percentage ataupun bahagian dalam atas pencairan bagi sumbangan tidak langsung. Betul lah Sana? Okay, maaflah, lain tak berapa nak elok. Portion Okay, main so kita percentage lah. akan move kepada Boleh betul, ditutupnya kalau percentage. dalam Okay. perkahwinan tu bekerja lah. Tapi dia Ah. ada Hai, koneksi. Dengar tak? Boleh Puan dengar tak? Sana, lain okey tak? Okey. Lain ada masalah. Kita dah tak Tambah dapat sikit je lah Bella. tambah pada. Sila. Macam ni, untuk atur siaran, sumbangan tak langsung telah ada keputusan. Paling tinggi pun dalam 30%. Ya, betul. Kita ni menyamai 1/3 daripada keseluruhan harta. Dia boleh pergi lagi rendah, serendah-rendahnya. Ada yang paling rendah pernah diputuskan 15%. Dan pernah lagi diputuskan 0.7 kalau tak silap. Tapi yang kita nak ceritakan kat sini, sumbangan tak langsung kod mana pun insya-Allah akan dapat. Cumanya kena buktikan kepada mahkamah bahawa ada sumbangan tersebut. Bak kata Puan Hasanah tadi, kalaulah kata kahwin pun tak sampai setahun, and then suddenly dia nak buktikan bahawa wujud sumbangan tak langsung sampai menyamai 30%, benda tu nampak macam susah lah. Macam mana kita nak tunjukkan pada mahkamah, hang kahwin pun tak sampai setahun, apatah lagi duduk di rumah tu pun tak sampai setahun, and then suddenly you nak claim sumbangan tak langsung you can achieve around 30%. Benda tu payah. So bak kata Puan Hasanah dan juga Tuan Syarafi, itu adalah portion yang pernah diputuskan oleh mahkamah, dan bagaimana portion itu ditentukan nanti kita lihat kepada pembuktian yang menuntut di mahkamah dan atas hakim untuk menilai sama ada pembuktian tersebut pembuktian yang kuat ataupun tidak. Baik. Okey, baik. Okay, terima kasih kepada panel yang menjawab. Seterusnya kita ada soalan khas kepada saudara Pada juga. Okey. Apakah seorang isteri yang diceraikan dan disabit nusyus tapi dia mengandung, adakah berhak dia mendapat nafkah? Okey, soalan ini ditujukan khas kepada saudara Fadil, jadi saya mohon untuk saudara Fadil jawab. Gini, untuk nusyus ni, lupa saya nak cerita pada awal tadi, kita kena faham nusyus ni dia bukannya persabitan derhaka yang orang kata apa, kita tepek kat dahi si isteri tu, okey. Mahkamah dah isytihar awak derhaka, so awak tak dapat nafkah. Okey, tak. Nusyus ni kita adalah persabitan derhaka berdasarkan tempoh. Contohnya kahwin 5 tahun. So dia nusyus tu masa tahun kedua hingga tahun ketiga sahaja. Tahun keempat dengan 5 katakanlah dia bukan, dia kita panggil apa, dia kembali semula taat kepada si suami. So maka pensabitan nusyus tadi tak semestinya terhadap 5 tahun perkahwinan, dia berdasarkan tempoh persabitan sahaja, iaitu tahun pertama dan kedua. Tapi ada juga pihak-pihak yang memfailkan nusyus ini, dia membuat pensabitan tempoh nusyus itu bermula daripada tarikh sekian sehinggalah perceraian. Jadi menjawab kepada soalan yang ditanya tadi, kita kena tengok dulu pensabitan nusyus itu tempohnya bagaimana? Adakah sehingga perceraian ataupun pensabitan itu hanya dia ada limit. Sebelum bercerai dia nusyus, tapi dah nak hujung-hujung tu dia belum, dia katakanlah dia bertaubat dan dia kembali semula ke pangkuan suami, mengamalkan tanggungjawab, menjalankan tanggungjawab sebagai isteri. So kalau kata pensabitan nusyus itu sehingga dia bercerai, maka sedih sikitlah nak bercakap, apabila dia mengandung, automatik nafkah iddah kat situ gugur. Tapi kalaulah kata ketika dia bercerai itu tidak memberi kesan kepada pensabitan nusyus, maknanya pensabitan nusyus yang bertempoh itu bukan sehingga bercerai, maka layaklah dia untuk mendapat nafkah iddah tersebut. Harap dapat menjawab soalan tadilah. Okey, so mana kata nusyus ni dia ada satu tempoh lah. Yes. Okey. Dan walaupun dia dah diceraikan dan tidak disabitkan nusyus
dalam keadaan mengandung, maka sepanjang tempoh mengandung tu si suami wajib bayar nafkah iddah. Begitu Puan Fadil, Cik Fadil? Ya, betul. Okay, so terima kasih. So kita akan refer kepada soalan lain. Sekejap ya tuan-tuan dan puan-puan. Berkaitan dengan harta pencarian. Okey? Kejap. Mana tadi? Kejap ya, saya tengah mencari. Okey, salam tuan, saya ada soalan. Bagaimana pula kalau ada seorang wanita berkahwin dengan seorang yang berharta tapi hanya selepas beberapa bulan sahaja selepas itu bercerai? Adakah isteri ada hak atas pencarian? Jadi saya kira soalan ini pun telah pun dijawab oleh speaker-speaker kita kan, tentang adakah boleh tuntut, dalam tempoh berapa boleh tuntut atas harta pencarian ni. Yang paling penting dalam harta pencarian adalah sumbangan yang dilakukan oleh kedua-dua belah pihak. Okey, walaupun kahwin sebulan, tengoklah pada sumbangannya, ada sumbangan tidak langsung ataupun tidak langsung. Okey, tetap boleh tuntut. Okey, saya jawab teruslah sebab kita ada masa lagi untuk jawab soalan lain. Okey, seterusnya, okey, berkaitan dengan nusyus. Adakah boleh suami memohon bantuan mahkamah untuk declare isteri nusyus setelah perceraian berlaku? Misalnya ketika perceraian dijalankan, si suami cuma berbudi bahasa hanya menyatakan ingin bercerai tapi tidak sehaluan. Selepas bercerai, selepas bercerai melampau-lampau pula tuntutan berkait isteri sehingga si suami pula terfikir untuk declare isteri itu nusyus kerana isteri itu enggan tinggal bersama suami. Maksudnya dekat sini soalan dia, adakah lepas berlakunya perceraian boleh atau tidak si suami ini minta satu permohonan di mahkamah untuk mensabitkan isterinya nusyus? Boleh atau tidak? So jadi saya mohon pada speaker untuk jawab. Saya cuba bantu untuk merungkai kekeliruan penanya lah. Dia macam ni. Soalan dia yang pertama tu pun dia dah bagi tahu, yang dia kata adakah boleh suami memohon bantuan mahkamah? Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham satu perkara. Di mahkamah bukanlah tempat untuk kita nak minta tolong ataupun kita nak minta bantuan dan sebagainya. Sebab di mahkamah tempat untuk kita mengadili kedua-dua belah pihak tentang isu yang sedang dipertikaikan. Maksudnya kita tengah bergaduh tapi tak tahu siapa yang boleh putuskan tentang pergaduhan tersebut. Dia macam tu. Jadi ke mana kita nak pergi? Di mahkamah lah tempatnya untuk diadili. So dalam konteks persoalan yang diajukan ni, kalau kata dia kata dia bercerai sebabkan tak sehaluan kononnya, tapi disebabkan selepas bercerai isterinya tuntut macam-macam, muta'ah, iddah dan sebagainya. Tapi sebenarnya suami tu kata sebelum ni aku tak nak bagi tahu mahkamah sebabkan kau ni sebenarnya tak nak tinggal dengan aku ataupun tak nak bersama dengan aku. So saya ambil balik jawapan daripada Tuan Fadil. Tuan Fadil kata dia ada tempoh untuk sabitan nusyus ni, ada tempoh. Dia boleh buat sabitan nusyus tu, tapi dia kena bagi tahu tempoh setakat mana. Daripada awal perkahwinan, daripada tengah perkahwinan ataupun di hujung perkahwinan sehingga bila. So bila dia buat pensabitan nusyus tu, dekat situlah mahkamah akan nilai sama ada dalam tempoh tu betul ataupun tidak. Dia punya dari sudut pensabitan nusyus tu boleh disabitkan ataupun tak boleh. Kalau kata boleh disabitkan, so mahkamah akan keluarkan satu perintah. Sebab saya ada satu pernah kenalikan satu kes yang berkaitan dengan sabitan nusyus ni, dia ada tempoh. Maksudnya Bella, daripada tempoh start kami filekan kes tu sehinggalah dapat perintah ataupun sehingga tarikh perintah tu dikeluarkan, mahkamah kata dan tempoh tu je disabitkan sebagai nusyus. Jadi bila ada tempoh ni, selepas daripada tempoh tu, kalau dia tak kembali ataupun dia tak nak kembali taat kepada suami tu, maknanya dia sudah masih kekal sebagai nusyus lah sehingga ada perintah lain yang membatalkan perintah tu lah. Dia tempoh. So kena tengoklah dia punya sabitan nusyus tu nak tempohnya sampai bila. Sampai bercerai, sampai akhir perkahwinan dan sebagainya. So harapnya menjawablah persoalan penanya tu. Okay, so basically
sekali lagi kami ulangkan berkaitan dengan nusyuz ni dia ada tempoh lah. Dan yang paling penting nusyuz ni perlu diisytiharkan oleh pihak mahkamah ataupun pihak hakim. Okay, alright. Saya tambah sikit lagi. Boleh. Nak tambah juga. Silakan. Maksudnya nusyuz ni dah bercerai pun boleh file kan, tak ada masalah. Sebab kita tak bincang keadaan tu selepas perceraian. Kita bincang berkenaan dengan waktu dia nusyuz itu ketika dalam tempoh perkahwinan. Cumanya dia jadi satu perkara yang luar biasa lah apabila dah bercerai, tiba-tiba nak file nusyuz. So mahkamah akan nampak benda ni sebab apa. Seolah-olah ada kita panggil afterthought, macam ada perasaan balas dendam ke ataupun niat yang tak baik kenapa dia nak filekan nusyuz. So saya tambah jawapan sikit, makna kata walaupun dah bercerai still boleh filekan nusyuz, tak ada masalah, disebabkan tuntutan nusyuz ini hanya fokus kepada pensabitan dalam tempoh perkahwinan. Baik Puan Hasanah. Betul apa yang Tuan Fadil kata. Sebab saya pun sekarang proceeding kes, ada satu kes lepas bercerai, suami filekan kita punya sifat kita bertanggungjawab dan keadilan tu kita yakin kita boleh laksanakan dengan baik, nyatakanlah hasrat tu kepada isteri. Tapi keizinan tak perlu daripada isteri. Okay, keizinan tu perlunya daripada mahkamah. Sebab itulah kita di mahkamah, kita ada permohonan untuk berpoligami. Bukan permohonan untuk mendapat izin poligami daripada isteri. Bukan. Okay, mahkamah yang akan menilai dari sudut orang kata keutamaan, dari sudut kebolehan dan kemampuan suami itu untuk berpoligami. Sebab bila mahkamah nilai dan mahkamah dapati yang pihak suami itu tak mampu pun sebenarnya untuk berpoligami, so mahkamah tetap tak akan benarkan. Okay? Cuma dalam konteks untuk permohonan poligami ni, sebolehnya lah nasihat saya, kalau kata isteri yang suami-suaminya yakin dan percaya dia mampu untuk berpoligami, galakkan dia untuk buat permohonan poligami di mahkamah. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab bila di mahkamah, puan-puan yang berada dalam ruang space kita hari ini boleh untuk bagi tahu pada mahkamah kalau kata suami tu memang tak mampu. Senang cerita, puan-puan ada chances untuk memberitahu kebenaran yang tersingkap, supaya bakal madu tu nanti nampaklah sebenarnya suami aku ni bukannya seorang yang berkemampuan pun. Rumah-rumah pun banyak aku yang tolong uruskan. Dari sudut nafkah pun banyak aku yang tolong top up. So maksud kat situ, jangan biarkan suami pergi bernikah di luar negara dalam keadaan pandemik ini, tak boleh lah. Okay, luar negara atau luar negeri ataupun nikah secara sindiket dengan alasan kami dah menepati hukum syarak. Berkenaan dengan hukum syarak ni mungkin Tuan Fadil akan boleh tambah sikit lagi lah. Okay, so jangan sampai macam tu. Biar dia buat secara go through secara undang-undang, tapi poin-poin yang ada pun boleh respon dia punya tuntutan tu dari sudut perundangan. Okay, mungkin Tuan Fadil boleh tambah sikit ke? Silakan. Pasal poligami ni, dari sudut hukum syarak dia general je, tak ada apa-apa permasalahan. Cuma panduan dia yang agama dah titik beratkan, perlu berlaku adil. Dan juga panduan-panduan yang Nabi telah tunjukkan pada kita. Cumanya berlakunya peruntukan secara terperinci ni, kita kena faham kenapa ada peruntukan yang terperinci ni. Sebab kita nak membela nasib-nasib wanita yang apabila berlaku poligami, dia tertindas dan teraniaya. Dekat sinilah berlaku perincian. Apabila permohonan poligami itu dimohon, perlu ada satu ketetapan berkenaan dengan pembahagian nafkah. Perlu ada juga satu ketetapan berkenaan dengan pengisytiharan harta, dan juga perlu ada satu ketetapan berkenaan dengan perintah nafkah anak apabila ada anak lah. Jadi berkenaan dengan soalan adakah dia perlu dapat keizinan ke tidak, sebab kata Tuan Rafi tadi, keizinan adalah daripada mahkamah. Tapi suka untuk saya ceritakan konsep permohonan poligami
ini dia sama seperti konsep permohonan untuk fail-fail yang lain, iaitu apabila berlaku satu permohonan, pihak yang memohon kena submit tuntutan tersebut kepada pihak yang satu lagi, ataupun kita panggil bahasa mudah pihak lawan. So pihak lawan ini dia perlu hadir di mahkamah dan memberikan pendirian dia sama ada bersetuju ataupun tidak dengan apa yang dimohon ataupun apa yang dituntut. Dekat sinilah nanti si isteri ataupun isteri pertama boleh menyatakan hasrat kepada mahkamah berkenaan dengan ketidakmampuan si suami tadi untuk berpoligami. Kat situlah ruangnya. Sebab tu saya suka untuk bagi tahu kepada isteri-isteri apabila suami cuba untuk mohon poligami, jangan isteri diam dan tak ambil tahu. Kena ambil tahu, bahkan hadir ke mahkamah, bagi tahu pada hakim. Biar hakim sendiri yang dengar daripada mulut isteri. Kita ada saja, kalau ikut pengalaman saya masa di mahkamah dulu, ada saja 2-3 kes yang mana apabila suami failkan permohonan poligami, isteri tadi tak setuju, terpaksalah melalui proses perbicaraan yang mana menyebabkan suami tadi bengang. Dan hujung dia suami tadi akan tarik balik permohonan poligami tadi. Kita nak cerita bahawa isteri sedia ada ni dia ada hak untuk tahu dengan siapa suami dia nak berkahwin dan apa alasan dan sebab yang munasabah kenapa suaminya perlu berpoligami, sedangkan dia pun dah cukup. Saya sendiri pun tak faham kenapa ada lelaki-lelaki yang berhasrat untuk poligami. Mungkin kami belum diuji, tapi kita minta jauh daripada menganiayai wanita-wanita disebabkan poligami. Baik, itu saja untuk yang saya nak tambah. Okey, terima kasih kepada Tuan Syarafi dan juga Encik Fadil berkaitan dengan isu poligami. Okey, secara kesimpulannya tidak perlu izin kepada pihak isteri. Namun seorang suami tu, okey, kalau dia betul nak poligami, buatlah secara betul. Orang kata secara gentleman, pergi mahkamah syariah, dekat situ proof untuk berlaku adil antara kedua-dua belah pihak. Kita tak nak nanti isteri pertama punya hak terabai. Okay, that's why kalau kata ada isteri yang menerima permohonan poligami dari pihak suami, sila hadir ke mahkamah dan kita dan hakim dan isteri pertama boleh tuntut, okay, apa tuntutan dalam poligami supaya mahkamah ini melihat ada berlakunya keadilan antara kedua belah pihak. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya dah menghampiri orang kata ke penghujung dalam space Twitter kita ni, okey, buat pertama kalinya kami buat secara spontan, okey, secara tiba-tiba nak buat, okey, memandangkan PKP ni pun semua untuk kita bagi ilmu juga kepada masyarakat maklum supaya tidak ada lagi kekeliruan, dan yang paling penting supaya pihak-pihak ataupun tuan-tuan dan puan tahu tentang isu yang berkaitan dengan di mahkamah syariah. Okey, sebelum kita menutup kita punya Twitter Space ni, saya mohon ataupun saya minta kepada setiap speaker untuk memberikan ulasan, okey, tentang tentang tajuk kita pada hari ini, one by one lah. So saya mulakan dengan Puan Cik Syarafi dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Bella dan juga semua panel yang terlibat dan juga tuan-tuan dan perempuan yang sudi mendengar celoteh perkongsian daripada kami berlima. Okay. Secara tak langsung Bella pun terlibat jugalah dari sudut perkongsian ni. Okay. Suka untuk saya nyatakan kita dalam perkahwinan bukanlah bila berkahwin kita kena betulkan kita punya mindset dulu. Dalam perkahwinan kita bukan berkahwin untuk bercerai, tidak. Dalam perkahwinan kita berkahwin untuk melengkapi satu sama lain. Tapi andai kata ditakdirkan Allah ataupun ditakdirkan Tuhan, kita diuji dengan masalah perceraian dan masalah perpisahan di tengah jalan. Okay. Wallahualam kita belum tak tahu lagi nasib kita ke depan esok macam mana. Okay. Sekurang-kurangnya apa yang kami kongsikan pada hari ini, pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat dan boleh diaplikasikan di kemudian hari. Nasihat saya adalah, andai kata kalau berlakunya satu perceraian baik daripada suami ataupun isteri, sebolehnya
rasionalkan diri kita untuk selesaikan segala tuntutan secara aman dan damai supaya tak perlu berlanjutan untuk dibawa ke mahkamah. Okey, bukan apa, sebab di mahkamah ni kita dah ada banyak kes yang tengah berjalan dan kita bukanlah nak melewat-lewatkan kes ataupun nak menanggung-nanggung kes tanpa sebab yang munasabah. Tapi disebabkan isu-isu teknikal yang mungkin kita pun tak tahu dan sebagainya. So sebolehnya kita cuba selesaikan permasalahan yang dihadapi itu dengan baik dan orang kata berkesan. Okay. Daripada pihak saya selaku panel dan juga tuan rumah kepada space ni, saya mohon maaf kepada semua listener dan juga panel yang ada. Anda kata kalau perkongsian pada hari ini di pihak saya terkurang dan kalau terlebih tak apa, tapi kalau terkurang saya minta maaf dan minta dihalalkan. InsyaAllah kita akan jumpa dalam sesi space yang akan datang selepas daripada ni lah, sebab ini adalah pembuka kepada tajuk-tajuk yang akan datang. Okay, wallahualam. Terima kasih Bella. Alright, terima kasih kepada Tuan Syarafi. Seterusnya kepada Cik Fadil, boleh khulasahkan, boleh buat rumusan tentang topik kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Satu je saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan kena faham bahawa baik suami, baik isteri, masing-masing ada hak apabila berlaku perceraian dan juga ketika dalam perkahwinan. Jadi, kena fahamkan hak masing-masing dan jangan ada satu sikap untuk ambil jalan mudah ataupun buat tak tahu. Sebab waktu sekarang mungkin boleh cakap macam tu. Tapi bila dah beberapa tahun akan datang, penyesalan tu akan hadir dan waktu tu kalau baru nak ambil tindakan, kita takut tindakan tu dah terlambat. Macam yang kita bincangkan awal tadi. So, saya bukanlah memberi semangat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk fight for your rights, which is benda tu sepatutnya kena berlaku. Cuma kita tak nak ada pihak-pihak yang tertindas disebabkan oleh sikap bekas pasangan dan juga pasangan itu sendiri. Jadi akhir kata saya juga sebagai panel nak ucapkan terima kasih kepada tuan rumah, panel-panel lain dan juga speaker. Begitu juga kepada pendengar yang sudi bersama sehingga habis dan diharap semua dipermudahkan urusan dan kalau ada apa-apa permasalahan bolehlah rujuk kepada mana-mana peguam syar'i ataupun pegawai-pegawai mahkamah yang berautoriti untuk memberikan nasihat. Baik, itu saja. Alright, terima kasih kepada panel kedua kita iaitu Encik Fadil, berkaitan dengan hak lelaki lah. Kemudian saya akan mohon untuk speaker-speaker pada pihak belah perempuan iaitu Puan Hasanah dan juga Puan Wafda. Puan Hasanah, boleh mulakan untuk bagi kesimpulan secara terakhir? Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke? Risau je. Dengar. Kalau dengar, okay? Okay. Saya conclude sekejap je. Perceraian ni bukan option yang pertama. Perceraian adalah option yang terakhir sekiranya semua jalan penyelesaian dah tak ada. Okay? Tak kisahlah kita dah kahwin ke, belum kahwin ke, single ke, baru bertunang ke, apa ke. Tapi kita kena dapat info ataupun ilmu berkenaan dengan hak-hak suami dengan isteri. So, dua-dua pihak ada hak masing-masing. Dan di mahkamah syariah, kita tuntut apa hak kita. Selagi mana bukan hak kita, kalau saya selalu nasihat dengan klien saya lah, kita akan tuntut apa hak kita. Kalau bukan hak kita, kita jangan tuntut. Sebab nanti akan jadi beban kemudian hari. So, hari ini kami bagi info secara general dan umum dengan hak-hak suami dengan hak isteri. Dan kalau pihak-pihak, mana-mana pihak yang ada macam permasalahan ke apa ke, boleh refer dengan kami. Tak ada masalah. Para listener semua boleh je follow Cik Syarafi, saya, Cik Fadil, Nabila, Cik Puan Wafda semua boleh je follow. Nak tanya persoalan apa, boleh DM kami. InsyaAllah kami akan tolong jawab.
Tapi kalau macam ada macam complicated sikit kes tu, kami akan jemput untuk set appointment lah. Tentulah. Harap kalau ada kurang-kurang memang kurang sangat lah sebab lain saya teruk setakat hari ni. Jadi saya mohon maaf dan mohon halalkan info yang saya sharing hari ni ya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel perempuan kita. Okey, maksudnya untuk Puan Wafdah juga, dia pun tak dapat nak bersama dengan kita disebabkan line. Okey, masalah line. Okey, jadi kesimpulannya apa yang boleh saya simpulkan tentang tajuk kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan hak lepas perceraian, apa hak aku. Okey, kita dah dengar secara jelas apa hak suami, apa yang suami boleh tuntut di mahkamah syariah. Okey, apa juga hak-hak isteri selepas berlakunya perceraian. Okey, apa ilmu yang kami sampaikan pada hari ini kalau untuk menolong anda, okey, orang kata menggunakan undang-undang ini untuk membalas dendam. Okey, ini adalah berkaitan dengan hak masing-masing. Jadi, apa yang lebih baik sekiranya berlakunya satu tuntutan di mahkamah syariah, kita boleh berbincang. Kerana Allah kata, wasuluh khair. Perbincangan itu adalah lebih baik. Perdamaian itu adalah lebih baik. Jadi, ini lebih baik untuk kita berbincang dan sekiranya tiada perbincangan ataupun tiada persetujuan, maka yang lebih berhak untuk meleraikan persekongkolan itu adalah hakim. Okey, baik. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, besok kita akan ada satu lagi space di Twitter berkaitan dengan hak penjagaan anak. Tajuknya adalah sekejap ya. Anak siapa? Okey, anak kau atau anak aku, bersama dengan Tuan Syarafi juga. Dan kita ada panel-panel lain iaitu Puan Saidah Zakaria dan juga panel Nur Amira. Okey, kami akan sebarkan post ni pada hari ini untuk tuan-tuan dan puan lihat. Okey. Saya minta maaf sepanjang pengendalian ini ada beberapa perkara ataupun isu teknikal ataupun tidak dapat menjawab soalan. Okey, sebab kita ada banyak soalan pada hari ini. Jadi saya mohon tuan-tuan dan puan-puan halalkanlah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih juga kepada panel-panel dan kepada para pendengar. Jadi saya akhiri kita punya space ni dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih semua yang join. Okay, boleh leave kita punya room ni perlahan lah. Saya akan endkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.